What if you run away? What if you left today? What if we said goodbye to safe and sound? And what if you're hard to find? Hai, Assalamualaikum. Bersama siapa ni? Cikgu Ruhil. Hari ni kita nak belajar apa? Jom kita tengok. Satu lagi tajuk yang senang. Anggaran. Macam mana nak menganggar? Agak-agak sebenarnya. Anggaran ni agak-agak tapi berdasarkan maklumat apa yang diberi. Okey, kita tengok. Ui, ada dua balang. Balang apa? Guli. Okey, cuba teka bilangan guli dalam balang B. Kita boleh nampak balang A tu penuh. Penuh tu sebanyak 20,000 guli. Tapi balang B tu tak penuh. 5,500 ke balang B ni? 15,725 ataupun 10,005? Yang mana yang paling tepat anggaran kita? Yang paling hampir lah maksudnya anggaran kita. Okey. Kita tengok balang tu sama saiz kan? Kalau balang A penuh, okey, balang A tu penuh, balang B tu kita nampak separuh daripada A. Jadi berapa separuh ni? Dia adalah separuh daripada 20,000. Jadi maksudnya separuh adalah terbahagi kepada 2. Kita gunakan konsep kotak. Yang balang A tu kita gambarkan kotak penuh. Penuh sebab balang tadi penuh kan? Jadi balang B tu terbahagi kepada 2. Jadi ada 2 kotak. Kita bahagikan 2 kotak. Jadi bila penuh tu 20,000, maksudnya separuh. Kalau 20, kita ambil nombor senang. 20 separuh dia berapa? Yes, 10. Jadi 10,000. Sebab 10,000 tambah 10,000 adalah 20,000. Jadi antara 3 kad nombor tadi, 5,500, 15,725 ataupun 10,005, yang paling hampir 10,005. Macam itulah kita nak menganggar. Okey, kita agak. Betul kan? Yang paling hampir. Okey, diberi isi padu air. Dia ada 3 kolam dekat sini. Cikgu tak baca lagi ayat kat atas tu. Ada 3 kolam. R tu kecil je. Rendah je. S tu tinggi, dalam. T tu sederhana. Okey. Diberitahu isi padu air dalam kolam R dan T kurang. Memanglah sebab rendah sikit kan? Dia kurang daripada S. Tinggi kolam S, yang besar ni, yang tinggi ni, 4 kali kolam R. Manakala tinggi kolam T lebih kurang, T ni lebih kurang 2 kali ganda kolam R. Jadi, apa permasalahan dia ni? Dibagi tahu R tu 4,000 liter. Okey, kita tengok. Dia nak anggarkan isi padu air dalam kolam S dan T. Yang awak tahu hanyalah kolam R. S dan T tak tahu. Jadi cuba kita anggar berapa? Berapa liter dalam kolam tu? Okey. Bila baca soalan atau baca pernyataan, yang mana penting gariskan. Okey, cikgu dah garis tu. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Kata kuncinya 4 kali. Kita gunakan konsep kotak. S tu maksudnya penuh. Penuh 4 kali. 4 kali maksudnya terbahagi kepada 4. Jadi kita bagikan sama rata kolam S tu, kotak tu, 4 bahagian. Maksudnya dia 4 kali kolam R. Jadi R tu adalah 1 bahagian daripada S. 1 bahagian daripada S. Manakala tinggi kolam T lebih kurang 2 kali kolam R. T tu 2 bahagian. 2 kali R. Jadinya 1
2 bahagian untuk T. Bila awak dah nampak kotak-kotak, mudah tak nak menganggar? Mudah kan? Sebab R kita dah tahu berapa R? 4,000. Jadi setiap bahagian pada S tu kan sama. Jadi satu bahagian 4,000, 4,000, 4,000, 4,000. Jadi maksudnya S berapa? 4 darab 4,000, 4 kali 4 atau 4,000 tu awak tambahkan 4 kali akan menjadi 16,000 liter. Yang T pula sama, satu bahagian 4,000. Jadi bila 2 bahagian, maksudnya 8,000 liter. Pandai. Pandailah. Memang awak semua pandai. Balang guli lagi. Guli ke manik ni? Diberi 17,000 biji dalam tu. A tahu ke? Tak tahu. B pun tak tahu. Diminta untuk anggarkan bilangan manik dalam bekas A dan B. Jangan susah hati. Kita guna lagi konsep kotak. Kita tahu yang penuh tu sama saiz dengan A dan B. Jadi kita tengok dia terbahagi kepada berapa bahagian. Okey, B tu satu bahagian. A tu ada 2 bahagian. Kalau habiskan ikut balang tu, jadi semua ada berapa bahagian? Ada 1, 2, 3, 4. Terbahagi kepada 4 bahagian. Macam dah nampak kan nak buat macam mana? Okey, macam mana kita nak buat? Balang yang penuh tu kita dah tahu 17,000 biji. Ingat, nak mudah kita gunakan konsep kotak. Jadi, kita kotakkan yang penuh tu dulu. Yang penuh satu kotak. Tadi kita dah tengok dia terbahagi kepada 4. Jadi kita bahagikan kotak tu sama rata sebanyak 4 bahagian. Dah sudah? Okey. Jadi 17,000 biji tu dia terbahagi sama rata kepada 4 bahagian. Cuba kita bahagikan. 17,000 bahagi 4. Jadi 4 darab 4, 16. Ada tolakkan baki 1. Turun 10. 4 darab 2, 8. Tolakkan. Baki 2. Turun sifar. 4 darab 5, 20. Tak ada baki. Turun sifar. 4 darab sifar, sifar. Jadinya, yes, kita dapat 4,250 untuk satu kotak kecil, iaitu satu bahagian. Jadi, sebab dia semua saiz kotak tu sama, samalah 4 bahagian tu 4,250. Jadi, A, kita tahu tadi, A tu 2 bahagian saja. Jadi, maksudnya, A tu diwakili dengan 2 kotak. Satu kotak 4,250. Jadi, sama 2 kotak 4,250. Kalau B, B hanya satu bahagian. Lagi senang. Jadi, B tu adalah 4,250. Okey, berbalik pada persoalan tadi, A. Berapa sebenarnya anggaran kita untuk A? 4,250 tambah je lah 4,250 ataupun awak darabkan 2. Jadinya 8,500 biji. Yang B 4,250 biji. Okey. Ada masalah lagi tak? Aduh. Ni apa ni? Botol air. Botol air yang penuh ni. Lepas tu ada botol air C. Yang penuh dibagi tahu 10,000 ml, 10,000 mililiter. Anggarkan isi padu air dalam botol C. Berapa dalam botol C ni? Dia tak sama penuh dengan botol yang sebelah tu. Okey, sama. Kita tengok dia, kita anggarkan, kita buat titik-titik, kita buat garisan. Kita tengok dia terbahagi kepada berapa bahagian. Okey, gariskan. Garisan kedua, ketiga, 4. Jadi berapa bahagian dia terbahagi ni?
1, 2, 3, 4. Sama. Terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi nak lebih nampak, kita kotakkan dia. Okey. Yang penuh tu ada berapa bahagian tadi? 4. Jadi ada 4 kotak. Yang C? C? Ya, 3 je. 3 kotak. Jadi maksudnya bila yang penuh tu 10,000 mililiter. Jadi C ni berapa? Okey. Bila berkaitan dengan 10,100, kita senang-senang kita gunakan sifir 25. Sifir 25, 25 darab 1, 25. 25 darab 2, 50. Kemudian darab 3, 75. Darab 4, 100. Ni cikgu nak senang awak bayangkan Tapi kat sini 10,000. Maksudnya lebih 2 sifar kan? Kita letak 2 sifar setiap satu. Nampak tak? Dah dapat 10,000. Maksudnya kalau 4 bahagian ni, setiap satu bahagian tu berapa? Ya, 2,500. 2,500 setiap satu kotak. Jadi, kita boleh dapat C tak? Mestilah boleh. Sebab dia sama je kotak tu. Cuma dia ada 3 kotak. Jadi untuk 3 kotak, ditambahkan 2,500 darab 3 atau awak tambahkan 3, dapatlah 7,500. Okey. Sekian, habis anggaran. Bye.